Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menutup keaiban saudaranya, Allah SWT akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Allah SWT akan menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. Di tempat lain Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menutup keaiban saudaranya, maka Allah SWT akan menutup keaibannya pada hari kiamat. Dan sesiapa yang mendedahkan keaiban saudaranya yang Islam, Allah SWT akan mendedahkan keaibannya sehingga dia dimalukan di dalam rumahnya sendiri. Nabi SAW juga pernah bersabda, sesiapa yang tidak menolong saudara Islamnya ketika maruahnya dijatuhkan dan dihina, maka Allah SWT tidak akan menghiraukannya ketika dia memerlukan pertolongan. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, riba yang paling buruk ialah mencemar maruah seseorang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya bersama dengan Imam Luqman yang merupakan imam di Masjid Qaryah Kampung Temeris Negeri Sembilan. Jadi hari ini kita ingin bertanya untuk borak-borak berkaitan dengan hubungan media massa dengan akhlak remaja. Jadi kita boleh serahkan kepada Imam Luqman. Silakan. Masya Allah. Jadi hari ni setiap daripada kita ni ada kaedah-kaedah untuk menyampaikan nasihat, dakwah kita, utusan kita ataupun mesej kita. Kita sendirilah, saya sendiri pun ada media sosial. Kadang-kadang kita guna untuk jalankan silaturahim, kadang-kadang kita gunakan untuk melihat info-info terbaru. Ada juga daripada kalangan kita ada yang meniaga, tapi daripada media sosial kita boleh dikatakan dia mencemerkan siapa diri kita. Kadang-kadang kita menulis untuk manfaat, tapi kadang-kadang disebabkan kita tak teliti dengan apa yang kita tulis, akhirnya datang mudarat pada kita. Malah saya pernah didengar lah, ada ulama bercerita, satu masa tu nanti dekat padang mahsyar nanti Allah SWT akan panggil satu orang. Satu orang yang mana sepanjang kehidupan dia tidak pernah mentaati perintah Allah SWT. Satu pun tak pernah taat perintah Allah, melainkan dia tak pernah buat syirik. Dan ketika Allah SWT panggil dia ni, Allah SWT panggil dia dalam keadaan Allah perintahkan dia untuk masuk ke syurga. Allah perintah dia masuk syurga. Dan ketika tu dia pun terpingga-pingga mengatakan kenapalah, dia pun terfikir kenapa pula saya masuk syurga sedangkan selayaknya saya ini berada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang terjadi ketika tu, dia telah berjalan menuju ke syurga sambil dia melihat-lihat ke belakang. Ni ulama yang ceritakan. Saya sampaikan semula. Dan bila dia melihat ke belakang, akhirnya dia bertanya kepada Allah SWT, wahai Allah, apalah sebabnya ya Allah aku ni dimasukkan dalam ke syurga, sedangkan semasa hidup dulu tak ada satu perintahmu pun yang aku taat. Tak ada satu perintah pun aku taat. Tak solat, tak puasa, tak zakat, tak tutup aurat dan sebagainya. Langgar semua perintah Allah Subhanahu Taala. Ya Allah, kenapalah kiranya aku ni dimasukkan dalam syurga-Mu? Maka apa yang terjadi, Allah SWT bagi tahu pada si Fulan ni, satu masa ada dua kumpulan sedang bergaduh. Kadang-kadang kita pun dalam media sosial ada orang yang parti A, ada orang yang parti A, ada orang yang suka orang ni, ada orang yang tak suka ni, dan kita pula berkeinginan untuk letakkan komen dan pendapat kita. Dan kita pun tulislah apa yang kita nak tulis. Tapi kita tak tahu natijah daripada penulisan kita tu pada umat ni yang membaca ni apa dia. Sebab apa saja yang kita tulis, apa saja yang kita dengar, apa saja yang kita baca, semuanya akan masuk dalam hati kita. Itu yang paling bahaya sekali. Kalau kita cakap perkataan baik, dengar perkataan baik, maka baiklah hati kita. Tapi kalau kita dengar, cakap benda yang tak baik masuk dalam hati kita, dia akan diterjemahkan kepada amalan seharian kita. Jadi berbalik pada kisah tu tadi, apa yang terjadi? Allah SWT bagi tahu dua puak sedang bergaduh dan kamu hadir di sana menuturkan, mengatakan beberapa buah perkataan yang akhirnya menyebabkan mereka berdamai. Itulah sebabnya aku masukkan kamu dalam syurga aku. Masya Allah. Hari ini kita tulis di media sosial dan sebagainya tanpa berfikir panjang. Kalau jadi manfaat tak apa, kalau jadi sebaliknya, wa na'udzubillah. Kita takut disebabkan perkara-perkara macam inilah
kita tidak berhati-hati, maka akibatnya daripada kita bukan saja di dunia, malah yang paling menakutkan akibat tu di akhirat kelak. Allah SWT bagi tahu, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kamu buat kebaikan walau sebesar zarah, kamu akan lihat balasannya, dan kalau kamu buat kejahatan hatta besar zarah pun, kita sendiri akan lihat balasannya. Allah SWT ni Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, tetapi tidaklah bermaksud kita kena suka hati buat apa yang kita nak. Kita kena banyak fikir, malah kita takut kerana perbuatan kita yang bagi kita tak ada apa-apa. Bagi kita tak ada apa-apa, kita menulis biasa-biasa je, untuk seronok-seronok je, untuk buat orang ketawa je. Tapi kadang-kadang ada satu dua perkataan yang kita cakap tu menyebabkan Allah buat keputusan untuk murka pada kita selama-lamanya. Ini paling menakutkan. Jadi saya sendiri nasihatkan diri saya supaya apa? Supaya sentiasa berhati-hati dalam penggunaan media sosial. Apalah salahnya kalau kita gunakan media sosial ni, kita punya media masa untuk perkara kebaikan. Walaupun kata ulama, sebenarnya kalau kita menggunakan penulisan, hatta kita gunakan media sosial sebagai wadah perjuangan dakwah kita, dia tidaklah dikatakan sebagai menyempurnakan hak amar ma'ruf nahi munkar. Kerana dakwah Nabi SAW ialah berjumpa umat daripada hati ke hati, lorong ke lorong, pintu ke pintu, santuni mereka, ta'awun mereka, bawa mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi inilah salah satu usaha dhaif kita. Inilah cara kita, mungkin sambil santai-santai, sambil duduk-duduk, bolehlah kita buat dakwah perkara-perkara kebaikan. Mungkin kita nak berniaga, mungkin kita dengan perniagaan kita juga kita sempurnakan muamalat muasyarat kita, maka umat akan datang pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita kena gunakan media sosial dengan cara yang terbaik. Janganlah kita gunakan perkara yang kita rasa perkara ni tak datangkan apa-apa, tetapi sebenarnya mendatangkan murka Allah SWT. Wa na'udzubillah. Jadi terima kasih kepada Imam Luqman kerana pencerahan, dan itu saja, kita sambung untuk slide seterusnya, InsyaAllah.